segala benda dia nampak gitu. Ada yang sebut gitu. Tapi ini qila, ingat qila ni dalam istilah kitab ni mana tak kuat mana pendapat gitu je, tak boleh nak dipertanggungjawabkan. Ada juga yang mengatakan nampak cerah, cerah bercahaya belaka. Semua tempat yang gelap tu dia nampak. Boleh jadi orang lain tak nampak, dia tu nampak. Gitu. Ini pun semua qila belaka ni. Tak boleh nak pegang. Ada juga yang kata dia dengar orang beri salam, tapi tak ada nampak orang. Dia dengar kecek, tak nampak, tapi kecek benda molek. Orang duduk ngaji kau misalnya, kecek ngaji kau, tapi tak nampak. Misalnya ada juga yang mengatakan malam qadar ini makna kalau dia berdoa, mana dimakbulkan doa dia. Dia dapati beberapa tahun kemudian dia doa tu memang dia boleh sungguh. Misalnya katakan amalan tu, dia ingat kembali amalan tu boleh jadi. Tetapi pendapat yang kemahnya kata semua tu tak boleh pegang belaka. Tak boleh pegang belaka tu, tidak mesti belaka tu, dan tidak syarat apa-apa. Boleh jadi tak ada gapo-gapo pun. Boleh jadi tak ada gapo-gapo pun. Dan benda saat ni kalau berlaku pun boleh jadi itu tipu daya syaitan ke apa nak menggoda kita, nak suruh kita sedap hati, boleh jadi. Pada malam 21 tu kita nampak gitu, padahal syaitan boleh buat tu, boleh nampak cerah, boleh nampak gini-gini, boleh buat tu. Dia buat setara tu habui dia. Kita pun padahal lepas pada tu pakai tidur dah lah. Malam-malam seterus muka kita boleh dah. Jangan gitu. Dia boleh jadi dia berdaya kita supaya kita tidak buat ibadat dah seterus. Dengan sebab itu tak boleh pakai. Tak boleh pakai semua. Tak boleh pakai. Kalau ia pun senyap seorang sudahlah. Tak seduk yakin bahawa ini betul. Jangan. Kalau berdasarkan tanda-tanda tadi. Berdasarkan tanda-tanda tadi, tak ada, tak boleh pakai. Yang betulnya ini adalah rahsia Allah SWT. Cuma kalau kita nak boleh kesan pun melalui haspa kata saat ni lah doa kita 10 tahun dulu. Memang kita dapati berjaya, kita dapat benda tu payah lah kita dapat. Boleh jadi kita ingat dulu, kita memang kita ingat. Boleh jadilah gitu, sekadar boleh jadi gitu lah. Nak kata muktamad juga tak juga. Ada kalanya kita boleh tu tak ada doa pun boleh. Tak ada doa orang satu, tak ada untuk menjaga malah qadar apa pun boleh juga. Ada kalanya. Jadi benda tu tidak pasti berlaku. Cumanya bolehlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya misalnya pada hari Jumaat masa yang tertentu Nabi kata masa makbul. Kita tu adalah kita nak sesuatu tu, nak suruh molek gapo-gapo, kita doa pada masa. Lepas tu hari jadi. Kita kira Tuhan makbul lah doa kita. Harap gitulah. Jadi kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jangan bila kata dah dapat kan, tak ada dah orang lain. Tak ada dah, dah muka boleh dah. Bersyukur dah. Kita minta lagi, maknanya lagi meyakinkan kita. Kita buat pula untuk benda lain pula. Hajat kita hak lain pula. Ikutlah apa-apa pun. Banyak hajat di dalam dunia ni. Terutamanya dalam keadaan sekarang ni, supaya orang Islam ni dapat naik semula. Orang Islam sejahtera, tidak lagi difitnah. Agama Islam semakin jadi naik, semakin hebat, semakin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar mudah orang kafir itu dapat hidayah. Tuhan bagi. Misalnya banyaklah benda kita nak. Tidak kata benda dunia saja. Tidak masalah anak bini saja. Lain-lain pun banyak boleh tahan itu kalau kita sudah selesai dah anak bini kita. Sebab kita sebagai orang Islam ni besar maknanya doa kita. Jadi kena carilah benda-benda gini tu, utamanya dalam keadaan ni orang Islam ni kan susah, dipandang serong. Hak itulah yang kita nak biar jadi molek. Tak apalah. Ni riwayat hak mula-mulanya dalam hak banyak-banyak kita sebut tadi kat Ibnu Mas'ud, tok guru kepada Imam Abu Hanifah lah tu, dari segi silsilah dia.
Di kalangan sahabat kata guru nombor satu bagi mazhab Hanafi ni Ibnu Mas'ud. Sebab itulah Imam Abu Hanifah berpendapat gitu. Ni tengok, ni pegangannya. Zir kata, aku kata kepada Ubay bin Ka'ab, tolong royak kat aku malam qadar ni, hai Abul Munzir, tu guru kita tu, yakni Ibnu Mas'ud lah. Orang tanya dia kata sesiapa yang buat ibadat sepanjang tahun dia akan kena, dia akan dapatlah malam qadar. Bermakna malam qadar ni sepanjang tahun, bila-bila, tidak khusus dengan bulan Ramadan saja. Ubay bin Ka'ab kata, rahimallahu Aba Abdurrahman, semoga Allah merahmati dia. Dia tidak kata dia tak betul, dia pelawak, dia dia tak kata gitu. Moga sama-sama sahabat kan ni. Dia pandangan molek, semoga Allah merahmati dia. Dia kata dia faham benar bahawa benda ni bulan Ramadan, tapi hak sebenarnya dia kata begitu tu mana dari segi kelebihan Allah SWT nak beri ni bila-bila saja atas Allah SWT. Kalau kita tengok kita ikhlas, boleh jadi malas malam hak tidak bulan Ramadan pun dia nak beri nilainya sama dengan setahun kita buat. Boleh jadi kalau kita ikhlas. Bila-bila Tuhan ni nak bagi kelebihan, dia tidak kata bulan Ramadan saja. Dia takut orang duduk tumpu pada bulan Ramadan saja, bulan lain tak cara. Dia kata begitu. Padahalnya Ubay bin Ka'ab kata dia tahu ni bulan Ramadan hak khususnya, tapi dia rakyat ni atas dasar makna umum, rahmat Allah, kelebihan pahala yang Allah SWT boleh beri kepada seseorang itu tidak khusus dengan bulan Ramadan saja. Ini bergantung kepada keikhlasan seseorang itu. Bila-bila pun Tuhan boleh beri, banyak sikit ni atas Tuhan. Atas Tuhan. Cuma hak bulan Ramadan tu, hak malam qadar tu dia sebut dalam Quran dengan jelas. Hak tu hak lebihnya. Hak malam lain ni tak ada. Lepas tu dia pun sebut hak ni pada bulan Ramadan kata dia 27. Ubay bin Ka'ab. Sebab itulah hak kebanyakannya jumhur ulama kata 27. Misalnya tengok sini, Ubay bin Ka'ab kata 27, dan dia tidak mengistisnakan. Dia tidak kata insya-Allah malam 20. Tak. Mana yakin benar dia tu, kira-kira dia kata begitu tu. Lepas tu dia bertanya, mu tahu mana gitu? Dia kata dengan tanda. Jadi kira-kiranya hak ni semua lagu ni kah? Hak ni lebih khusus dengan hak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tanda tu, iaitu tanda malam 27 tu pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi esok ke tu matahari dia naik tu dia merah gitu. Tak ada cahaya. Bukan cahaya, sinar dia. Hak pecah-pecah dia. Sinar tu kan, pecah dia tu tak ada. Kita boleh tengok macam bulan kan. Ada ketikanya bulan tu apa cerah kita boleh tengok gitu. Matahari tu pun kita tukar dengan macam bulan yang gitu. Dia tak ada sinar dia. Mula-mula tu bit. Lepas kecuali setelah naik tinggi barulah dia ada sinar. Hak ni khusus berlaku di zaman Nabi. Kalau di zaman lain mesti kau gitu. Hak ni ada kau untuk zaman-zaman lain, tahun-tahun lain selepas Nabi, hak ni alamat ni menjadi alamat yang tetap? Tidak. Sebab hak lagu ni, keadaan lagu ni tidak pagi bagi malam yang ke-27 pun boleh berlaku. Kadang-kadang kita tengok matahari hak seumpama ni pada bulan-bulan yang lain pun ada berlaku. Jadi apakah tu kita nak kata malam dia tu malam qadar? Jelasnya yang lebih tepat di sini dia merujuk kepada yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana pernah berlaku di zaman Nabi dan tanda dia gitu, Nabi sebut harap-harapnya kalau berlaku pada bulan Ramadan yang lain begitu keadaannya, mudah-mudahan yalah lah. Tapi tidak pasti juga. Tidak pasti juga. Hak ni hak zaman Nabi royak gitu. Yalah lah tu. Sekat tu je lah. Tapi hak malam lain boleh jadi, mudah-mudahan sekadar tu je lah. Lepas pada tu cerita Abdullah bin Unais ni kata aku pernah duduk dalam majlis puak-puak Bani Salimah. Aku hak paling kecilnya dalam puak-puak dia tu. Ramai-ramai tu berkata siapa dia boleh pergi tanya Rasulullah ni tentang malam qadar ni. Ni peristiwa dia berlaku pada pagi 21 bulan Ramadan. Pada pagi 21 daripada bulan Ramadan aku pun keluar. Betul lah pergi. Dan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib. Lepas tu dia pergi sampai pintu rumah dia.
Dia pun lalu dekat aku. Maknanya aku sapa dulu lah, aku duduk kat pintu dia tu, dia pun lalu. Dia pun kata masuk. Mudah Nabi SAW ni.